Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kasih sayang Allah yang terus menerus dalam hidup memberi kita semua nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan bila Allah sayang kita, dia beri kita kekuatan untuk sentiasa memuji dia, mengagungkan dia, membesarkan dia. Kenapa Allah beri rezeki pada suatu orang, rezeki yang tak sangka-sangka, rezeki tak sangka-sangka. Dia kata bila Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka kepada kita, bila Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka, kita pun terkejut tengok Allah beri nikmat yang tak sangka-sangka. Dan Allah beri duit tak sangka-sangka, Allah beri projek tak sangka-sangka, Allah beri rezeki untuk orang yang bujang, Allah beri rezeki berkahwin tak sangka-sangka. Allah boleh beri di tengah kekusutan, tengah berserabut, Allah beri jalan keluar bagi keserabutan. Ada keserabutan ke keserabutan kita. Jadi Allah berkuasa untuk buat apa saja. Untuk tu kita dalam hidup bukan fikir untuk kita selalu fikir cuma yang zahir. Dan orang yang cuma melihat kepada usaha zahir dia, dan orang macam ni dia jadi lemah, dia jadi tak kuat, dia cuma nampak usaha dia saja. Tapi orang beriman, dia berusaha sungguh-sungguh. Tapi hati mereka sentiasa melihat kuasa gaib Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita orang beriman. Tuan-puan jangan jadi orang yang kata beriman, tapi kita cuma percaya apa yang kita nampak, cuma percaya apa yang kita dengar. Jadi kita belajar percaya kepada nizam ghaib Allah, pertolongan nizamul ghaib Allah, pertolongan ghaib daripada Allah. Bukan maksud saya mengajar kita malas, tak berusaha, tak payah buat apa-apa. Bukan. Tapi mengajar kita berusaha sungguh-sungguh kerana perintah Allah, untuk Allah sayang. Tapi kita tidak melihat cuma usaha kita. Kita melihat perkara yang ghaib yang Allah sediakan. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, Allah boleh beri rezeki tak sangka-sangka. Ramai orang kalau kita tanya, dia selalu orang tanya, kakak apa rahsia berjaya dalam hidup? Apa rahsia cantik? Kakak tu pun mula perasan, saya cantik sebab begini. Manusia bila dia tanya je, dia mula datang perasan. Orang kata kadang orang tu jack je, lebih sahaja je nak jack dia. Orang tanya, abang macam mana boleh berniaga rezekimu curah-curah? Dia pun mula perasan, saya berniaga rezekimu curah sebenarnya. Dia punya sebenarnya tu, dia mula datang macam-macam. Dia cuma nampak diri dia. Ramai juga orang bila belajar macam mana boleh cemerlang, dia pun kata tak ada jalan lain melainkan usaha sungguh-sungguh, habis-habisan. Tapi hakikat kehidupan ni, kalau kita nak berfikir sedikit, kita nampak sebenarnya banyak perkara dalam hidup kita datang bukan perkara yang kita rancangkan pun. Kita rancang yang lain, dan perancangan kita, usaha kita untuk buat baik itu Allah beri pahala. Tapi bukan perancangan tu, tapi Allah beri rezeki jalan yang lain. Kita bercinta dengan orang lain, Allah beri kahwin dengan orang lain. Dan kita bahagia, kita berusaha nak belajar ni, tiba dapat belajar yang lain. Dulu belajar yang lain tapi kerja yang lain. Bila bekerja pula berniaga yang lain tak untung, tiba jalan lain pula Allah beri, dia tak alih-alih ni jadi perniagaan dia. Sebab tu kita kena belajar melihat perkara yang gaib yang Allah tentukan. Sebab tu kita selalu dalam hidup, siapa orang yang Allah janji beri rezeki yang tak disangka-sangka? Siapa dia? Orang yang Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki tak sangka-sangka. Kalau Allah nak beri, tak ada siapa yang boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa yang boleh beri. Jadi sebab tu ada
Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah ibnu Auf radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Auf ni satu hari dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia telah ditangkap oleh tuan dia, dan dia telah dipukul oleh tuan dia. Dibelasah, dipukul oleh tuan dia. Teruk kena belasah, bukan sikit-sikit ni kena belasah. Dia kena belasah dengan tuan dia. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia kena pukul, kena belasah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia. Dia kata, "Hai Abdullah ibnu Auf, kamu nak tak kalau aku tunjuk pada kamu baca ayat ni?" Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dibaca ayat ni. Quran ni satu untuk dibaca, membacanya pun memberi kesan. Bagaimana pula kalau kita memahami makna dia? Bagaimana pula kalau kita mengambil iktibar dan kita amalkanlah hidup kita? Maka dia baca Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ulang-ulang kali dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ulang-ulang kali dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Surah Taubah ayat 128 dan 129. Dia ulang-ulang kali baca ayat ni, laqad ja'akum rasulun, ulang-ulang kali baca. Jadi surah Taubah ayat 128 129. Maksudnya Allah telah hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu. Dia merasai apa yang kita rasai, dia sayang pada kita semua, dan dia benar-benar inginkan kebaikan. Dia tamakkan kebaikan untuk kita semua. Dia tamakkan kebaikan buat kita semua. Jadi ulang-ulang kali dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasa bahagia Allah hantar rasul di kalangan kita sendiri. Rasul yang paling mulia antara Adam sampai kiamat, beliau orang paling mulia. Dengan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Nabi, Allah beri keberkatan dalam hidup kita. Kita mengenal Nabi, beginikan pula kita mengenal kehidupan Nabi. Dan kita menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami kehidupan Nabi, melihat kehidupan Nabi, membuat kita cuma mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut kehidupan Nabi, berbual tentang kehidupan Nabi, mendalami, menitikkan air mata, menangis mengenang pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma mengenang Nabi, memahami kehidupan beliau, faham macam mana siang Nabi SAW berdakwah, malam Nabi SAW menangis untuk manusia yang lain. Cuma dengan mengenal Nabi, mengenal Nabi je, seseorang yang paling kasar boleh jadi satu orang yang sangat lemah lembut. Satu orang yang suka maki hamun akan hilang perasaan nak maki hamun orang lain. Cuma dengan mengenal Nabi, banyak orang yang sangat teruk hidup dia, cuma kenal Nabi SAW, sifat, kehidupan, perkataan, percakapan, dia boleh berubah. Cuma mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, banyak ada orang-orang badui, orang kampung-kampung, orang ulu-ulu, ada sahabat-sahabat yang hamba Habsyi, hamba-hamba golongan yang rendah-rendah, tapi mereka bersahabah dengan Nabi SAW. Mereka berkawan rapat dengan Nabi, menjadi sahabat Nabi. Mereka menjadi manusia yang paling mulia. Sebab tu Abdullah ibn Auf ulang-ulang kali baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallah la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mengenangkan pengorbanan Nabi SAW. Allah hantar Nabi di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kita semua. Merasai apa yang kita rasai, tamakkan kebaikan. Nabi SAW nak lihat setiap orang dalam dunia bahagia. Nabi SAW nak lihat setiap manusia dalam dunia ni masuk syurga. Nabi tak nak mana-mana kita susah, sedih. Kalau tuan-puan tengah sedih sekarang, saya beritahu tuan-puan, Nabi tak nak kita semua sedih. Dia tak nak kita susah. Dan lebih tinggi, Nabi tak nak kita semua masuk neraka. Nabi tak nak kita masuk neraka. Nabi tak nak mana-mana mak ayah kita susah. Nabi tak nak tengok isteri anak-anak kita susah, sakit, diazab masuk neraka. Jadi Abdullah ibn Auf radhiyallahu anhu ulang kali baca ayat ni. Dan dia penuh keyakinan pada Allah. Ayat ni mengajar kita mengingat pengorbanan Nabi SAW. Dan di hujung dia kata apa? Walau apa pun datanglah hidup Nabi. Walaupun kesakitan, ujian, musibah, macam-macam tumahan orang, kejian, fitnah, apa saja. Dia kata, hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah untuk aku. Cukup Allah untuk aku. Kita dalam hidup kena belajar. Kita baik ke, kita jahat ke, kita mulia ke, kita hina ke, kita sedang dipuji, diagung-agungkan, atau kita sedang dipijak, dihina-hina oleh manusia, dan kita sedang mendapat apa yang kita inginkan, atau kita tak rasa macam rasa kita macam semua apa yang kita berhajat, kita nak dalam hidup kita tak dapat. Walau apa pun dalam hati kita, walaupun kita baru mendapat nikmat atau kehilangan nikmat, dan baru diberi kurnia atau baru ditarik kurnia daripada Allah, dan baru diberi kesihatan sembuh atau baru diberi sakit yang berat, apa saja menimpa kita, kita kata hasbi Allah, la ilaha illahu, cukup Allah untuk aku. Perkataan ni nampak rendah biasa, cuma kita macam perkataan lain juga kita ucapkan, perasaan kita, tapi dia sangat berharga dan bererti di sisi pandangan Allah SWT. Sebab inilah perkataan manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yakni Nabi SAW. Hasbi Allah, la ilaha illahu, cukup Allah untuk aku. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada yang berkuasa melainkan Dia. Tiada yang boleh buat apa pun melainkan Dia. Tak ada siapa yang boleh buat apa melainkan Allah. Tiada siapa yang boleh hina siapa melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh muliakan siapa-siapa melainkan Allah. Tak ada siapa boleh naikkan siapa-siapa melainkan Allah. Tak ada siapa boleh jatuhkan sesiapa melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh tak ada siapa yang boleh buat apa-apa pada siapa-siapa melainkan dengan kehendak Allah. Cuma yang Allah kehendaki, apa yang Allah mahu, Allah inginkan, itu saja yang terjadi. Selain daripada apa yang Allah nak, tak boleh terjadi. Apa pun dalam dunia ni, dalam ilmu pengetahuan Allah. Jadi kita dalam hidup, untuk itu kita kena balik pada Allah. Nabi kata hasbi Allah, hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Tak perlu yang lain. Kalau kita tak ada apa pun dalam dunia, tak ada duit, tak ada harta, tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada apa-apa nikmat pun, hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, huwa rabbul arsyil azim. Kita makhluk yang tak ada apa-apa pun selalu perasan. Dan selalu nak, contoh suami isteri kan, kita nak kalau boleh pasangan kita kata sayalah satu-satunya pasangan yang abang sayangi. Dan kita tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa pun, kita begitu perasan lagi nak kita seorang je disayangi oleh pasangan kita, tapi kita semua tak ada apa-apa. Allah yang maha tinggi, maha mulia. Kalau kita cakap hasbi Allah, la ilaha illahu, cukup Allah untuk aku. Jadi Abdullah ibn Auf radhiyallahu anhu ulang kali baca cukup Allah untuk aku. Dia ulang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia ulang-ulang sampai Allah buat tali yang ikat tangan dia tu terputus. Tali ikat tangan terputus. Dia pun berjalan. Bila dia berjalan, dia dapat selamatkan diri dan nyawa dia. Dan bila perjalanan binatang-binatang, macam-macam binatang ternakan, rezeki dia mencurah-curah, melimpah ruah daripada sumber yang tak dia pernah percaya, tak pernah disangka-sangka. Dia tak pernah fikir pun semua tu. Dia cuma nak selamatkan nyawa dia. Tapi berkat kesabaran dan ketakwaan dia, bila dia pergi, bukan saja Allah bagi dia selamat nyawa, Allah bagi rezeki yang tak sangka-sangka. Dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, banyak yang datang dalam sepada saya.
Maka dia beritahu pada dia ayat Quran yang lain yang turun apa dia, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa bertakwa pada Allah, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa pada Allah, Allah akan beri jalan keluar bagi segala musibah, segala kesakitan, segala kesusahan, segala kesedihan, segala keperitan, segala kejian, segala fitnah, segala umpatan orang, segala tekanan manusia, segala apa pun ujian dalam hidup kita. Allah kata Allah akan beri jalan keluar. Kalau Allah kata dia beri jalan keluar, maka dia benar-benar kita akan rasa tenang, bahagia. Tapi kalau Allah tak beri jalan keluar, carilah jalan keluar mana pun, kita akan dapat jalan keluar. Sebab tak ada siapa yang boleh keluarkan kita daripada musibah, daripada kehinaan, melainkan Allah SWT. Tak ada siapa yang boleh keluarkan diri daripada musibah. Satu orang doktor, dia boleh ubat, beri nasihat, usaha perintah Allah. Tapi dia pun, kalau Allah beri dia sakit, dia pun tak boleh buat apa-apa. Bila Allah kena dia sakit, tak boleh buat apa-apa. Walaupun pakar paling hebat dalam dunia, bila Allah beri dia apa, dia ujian, dia pun tak boleh buat apa. La haula wa la quwwata illa billah. Ini hidup orang beriman. Sebab tu, dengan takwa kepada Allah, orang beriman hidup. Dan dengan takwa pada Allah membuat orang Islam terus maju ke depan. Dengan takwa pada Allah membuat kita bertambah rajin berdakwah, membangunkan agama. Dengan takwa membuat kita semakin sayang manusia lain. Dengan takwa membuat kita semakin menyayangi keluarga kita. Dengan takwa kita semakin memuliakan suami, isteri, anak-anak kita. Dengan takwa membuat kita sudi mengalah dalam hidup ni. Kita tak rasa sedih kalau orang hina keji kita. Sebab kita hidup untuk Allah sayang. Jadi dia amal, bacalah qad ja'akum rasulun. Allah beri rezeki daripada sumber tak ada sangka-sangka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, selalu baca ayat ni dan fahami makna dia, kenangkan makna dia. Bayangkan perjuangan Nabi SAW. Ingat perjuangan Nabi. Walau apa pun yang datang, ujian, dia benar-benar cuma ikhlas nakkan kebaikan untuk orang lain, untuk Allah sayang. Dia buat baik pada orang, dia tak harap orang terima kasih pada dia. Nabi buat baik pada kita, berjuang untuk kita. Dia tak nak apa-apa pada kita. Dia cuma nak tengok tuan-puan semua bahagia. Tuan-puan takkan dapat lihat orang, manusia yang contoh yang lebih hebat, cintakan kita dan keluarga kita lebih daripada manusia ni. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat menyayangi kita semua, sangat menyayangi mak ayah kita. Dia menyayangi anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu baca ayat ni, surah At-Taubah 128 dan 129 yang pertama. Baca setiap hari, lepas subuh, lepas asar, atau lepas solat fardu. Bila-bila amalkan, sebanyak mungkin baca. Ada ulama ajar baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Allah bantu kita bila kita pertama kita ada takwa pada Allah, takwa pada Allah. Kedua, kita mengenang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat kehidupan Nabi. Allah beri rezeki tak sangka-sangka dalam hidup kita. Dengan kita mengingat Nabi, pengorbanan Nabi dalam hati kita. Bila kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merasa dalam hati tak ada manusia yang lebih banyak berjasa pada saya, kepada mak ayah saya, kepada keluarga saya, kepada adik-beradik saya lebih daripada manusia ni, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang lebih layak untuk kita sayangi, untuk kita semua rindui, untuk kita semua kasihi, untuk yang kita semua termimpi-mimpi waktu malam, sampai buat kita termengigau-ngigau. Tak ada manusia yang lebih layak lebih daripada manusia ni. Nama beliau ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu jangan dalam hati kita dia manusia makan, minum, berkeluarga. Tapi dialah manusia yang Allah beri jaminan pengiktirafan, manusia yang paling mulia daripada Adam sampai kiamat. Kalau saya cakap saya doktor, mari sini saya suruh tuan-puan potong kaki. Tuan-puan pergi lempang muka ustaz ni mana-mandai nak potong kaki orang, sebab saya bukan doktor, bukan pakar. Bukan kata pakar, doktor pun tidak. Ilmu perubatan pun tak ada. Tuan-puan kata ustaz macam-macam tampang muka dia. Tapi saya nak beritahu tuan-puan, orang yang paling faham seluruh hidup kita, yang benar-benar menyayangi kita,
yang benar-benar mendoakan kita siang dan malam, menangis untuk kita, yang inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal beliau dan keluarga beliau ialah satu perintah Allah kepada kita semua. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW ajar, Nabi kata, ajarkan anak-anak kamu kenal aku. Ajar anak-anak kamu kenal kepada keluarga aku. Ajarkan anak kamu kenal dengan Al-Quran. Kita kena kenal dengan Nabi SAW. Kenalkan anak-anak kita dengan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Anak-anak Nabi SAW, keluarga Nabi, para sahabat, orang yang bersama Nabi SAW. Nabi ajar cinta Nabi, cinta keluarga Nabi. Dan ketiga, Nabi SAW bersabda, ajarkan anak kamu Al-Quran. Jadi bila kita bawa ni, Allah beri rezeki tak disangka-sangka. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi SAW, orang yang banyak mengenang kehidupan Nabi. Dalam ayat tadi At-Taubah 128-29, antara pengajaran di ialah ulama ceritakan, pertama, kita kena mengenang pengorbanan dan perjuangan Nabi SAW. Allah sendiri istiraf. Allah kata ni manusia betul-betul. Allah kata kami hantar Rasul di kalangan kamu. Ayat ni memang tentang Nabi SAW. Rasul yang di kalangan kamu. Dia macam kita. Maksud saya, beliau ada keinginan, ada keluarga, perlu makan minum, perlu ke tandas, urusan harian, kena tumbuk berdarah. Kalau pernah cocok unta, jatuh daripada unta. Beliau pernah kena belasah masa perang Uhud, dipijak-pijak sampai muka beliau dipijak-pijak, gigi beliau patah, muka terkepit dengan topi besi masa perang. Orang semua attack nak serang Nabi SAW, nak bunuh Nabi. Sampai orang ingat Nabi SAW dah wafat. Ada orang tarik Nabi, sorokkan Nabi SAW, heboh Nabi SAW wafat. Sebenarnya belum lagi. Manusia. Tetapi beliau mengorbankan segala keinginan dia, kehendak beliau, mengorbankan segala kesukaan beliau hanya untuk Allah sayang, hidup untuk Allah sayang. Setiap langkah pengudahan Nabi untuk Allah sayang dan bawa manusia pada kebaikan. Di dalam ayat tadi, yang pertama, supaya kita kenang Nabi SAW, supaya kita kenang Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi SAW. Sebab tu baca ayat ni ulang-ulang kali. Baca ayat ni ulang-ulang kali. InsyaAllah, bila orang amalkan, banyak bersalawat pada Nabi SAW, ingat pengorbanan Nabi, atau baca ayat tadi At-Taubah 128 dan 129, baca 7 kali pagi dan petang. Ada setengah ulama kata Allah beri dia 7 perkara. Kalau di dalam kehinaan, Allah akan keluarkan daripada kehinaan, Allah beri mulia. Allah Maha Kuasa. Saya sebut Allah boleh beri mulia pada siapa yang dia nak, pada siapa-siapa saja. Allah boleh mulia pada siapa saja. Allah akan keluarkan daripada kehinaan, beri dia kemuliaan. Allah beri kemuliaan. Nabi Yusuf dihina. Orang kerana takutkan Allah, takwa pada Allah, dimasukkan dalam penjara. Akhirnya Allah keluarkan dia jadi orang besar, orang hebat. Allah Maha Kuasa. Telah melalui berbagai-bagai ujian, dibuang oleh adik-beradik, keluarga, dicampak. Hati dia tetap pada Allah. Akhirnya kena campak lagi dalam penjara. Habis, kalau kita kenang, dah habis seluruh hidup dah. Lebih pada separuh hidup dalam penuh kesusahan, ujian, adik-beradik dengki, nak bunuh dia, jadi hamba. Kemudian masuk penjara, jadi hamba susah payah. Masuk penjara pula, kemuncak dia. Baru dalam penjara, harapan nak keluar. Tiba orang yang ditolong, lupakan dia, tak tolong dia. Kawan-kawannya patut tolong, takdir Allah juga, dan salah orang tu juga. Dilupakan Nabi Yusuf AS. Dan kisah dia panjang, tapi dalam penjara. Tapi akhirnya Allah beri dia kemuliaan. Jadi Allah boleh keluarkan seseorang daripada kehinaan. Kehinaan yang di mata manusia, atau kehinaan yang sebenar-benarnya. Apa kehinaan yang sebenar-benarnya? Kehinaan hidup tanpa mengenal Tuhan. Hidup dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupakan Tuhan, lupakan Allah SWT. Jadi Allah keluarkan daripada kehinaan, Allah beri kemuliaan. Yang kedua, Allah SWT akan keluarkan daripada kemiskinan, Allah beri kekayaan. Yang ketiga, Allah keluarkan daripada kesakit, Allah beri kesembuhan. Daripada kesempitan, Allah lapangkan. Daripada rasa, ada 7 perkara. Jadi ulama bincangkan ada 7 perkara. Jadi baca ni Allah beri banyak. Antara 7 perkara ni lah. Baca 7 kali pagi dan 7 kali petang, atau bila-bila masa sebanyak mungkin. Fahami ayat ni, tengok ayat ni, ayat Quran penuh memberi kesan. Bukan perkataan kita, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Allah yang Maha Besar. Pertama, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa dia? Mengajar kita, walau apa pun keadaan dalam hidup, cakap cukuplah Allah untuk aku. Cukuplah Allah untuk aku. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Satu dalam hadis Nabi, dalam muntakhab hadis, dia kata baca 7 kali pagi dan petang, Allah akan hilangkan kita daripada segala kesedihan, kesusahan. Atau dalam kata lain, kesedihan dan kesusahan
tak akan datang dalam hidup kita. Baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi dan petang. Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita daripada apa saja, daripada apa saja. Bila Allah kehendaki, bila Allah mahu, bila Allah inginkan, seluruh dunia ni akan bergerak mengikut kehendak dia. Mengikut kehendak Allah. Mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ubah apa saja. Allah boleh ubah apa saja. Untuk tu baca cukup Allah untuk aku. Walau apa pun jadi, cukup Allah untuk aku. Cukup Allah untuk aku. Pernah sekali satu alim nama Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih. Dia kata pernah dia pergi pujuk anak dia pergi dakwah. Masa dia tengah berdakwah sampai satu tempat. Sampai berkumpul ramai orang. Dengan Maulana Umar, ulama besar datang. Penuh orang datang kat masjid. Dia berdakwah cari orang, kemah-kemah, pintu-pintu, kedai-kedai. Ramai orang datang. Jadi ramai-ramai ditanya siapa sedia untuk belajar agama, untuk berdakwah sekian-sekian waktu, tempoh begini-begini. Ramai orang angkat tangan nak bagi nama untuk belajar agama, berjuang di jalan Allah. Tiba-tiba satu orang, dia kata dia cuma ada masa 1 hari je. Lebih-lebih tak boleh. Jangan lama-lama, sehari je. Jadi esok dia pergi rumah orang tu. Sampai kat rumah orang tu, ni sifat yang Allah beri. Walaupun orang kata, ditanya mana satu nama lagi tak ada. Mana orang ni, dia tak datang. Pergi cari dia, kata Maulana Umar pada orang masjid tu, tolong cari dia, bawa dia datang sini. Dia kata, kalau orang ni tak payahlah tuan. Kenapa? Dia ni tokek, kongsi gelap, besar, jahat. Kat rumah dia, tempat tinggal itu kawasan orang jahat. Orang jual arak, kelab malam, tempat-tempat bukan-bukan. Macam-macam lah, benda yang tak baik semua dia buat. Jadi kalau saya pergi situ nanti orang kata, Pak Imam, nanti orang kata kat saya, Ustaz, cari juga benda bukan-bukan. Sekali, dia kata tak payah ajak lah, buat malu je kalau kita pergi rumah dia. Orang tu pandang rendah pada satu orang yang nak bagi masa 1 hari. Sangka buruk pada orang tadi. Maulana Umar kata, walaupun satu orang jahat, teruk mana pun dia lebih kurang, maksudnya dia sedia untuk 1 hari belajar agama. 1 hari dia tu kita hargai. Dia sedia bagi 1 jam, 2 jam pergi masjid. Kita puji dia, kita sanjung dia, kita hargai dia. Dia sedia beri masa untuk belajar Quran berapa minit. Kita hargai masa dia. Berbanyak dia sedia cakap tahniah, syabas, abang sudi beri masa datang masjid. Cakap tahniah dekat dia. Nampak anak-anak muda datang masjid, walaupun baju belum sempurna, dengar ceramah, Masya Allah, syabas dek datang masjid. Allah sayang kau, sayang. Anak-anak kecil, cakap syabas, tahniah. Kecil-kecil Allah pilih datang masjid. Pakcik dah tua-tua baru dapat kenal Allah. Tengok orang tua-tua pula. Ya Allah, Haji umur berapa? Saya selalu kat masjid sebelum ceramah saya tanya. Umur Haji berapa? Paling tua, paling lama kat sini. Ada kata 60 tahun, 70, 80 tahun. Saya kata Haji. Setiap kali saya sebut Haji, Haji tahu tak? Biasa orang dah lama-lama kan, dengan ceramah biasa macam mengantuk sikit. Haji umur berapa? 76 tahun Ustaz. Haji tahu tak, 76 tahun Allah sayang Haji. Haji sudi duduk dengan ceramah, mu'allak pula ceramah kan, budak Cina pula ceramah. Entah betul tidak pun tak tahu. Haji sudi duduk depan dengan sungguh-sungguh. 76 tahun Haji dengan ceramah, duduk depan saya. 76 tahun umur Haji. Haji sekian lama dipilih untuk sujud pada Allah. 76 tahun Allah pilih Haji datang masjid. Ya Allah, saya tak tahu umur macam Haji saya boleh dapat datang masjid lagi ke tidak. Saya tak tahu pun saya dapat sampai umur macam Haji ke tidak. Betapa bertuahnya Haji dapat kenal Allah. Setiap kali saya sebut macam tu, masa ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, selalu pakcik tu nangis. Setakat ni semua yang sebut tu dia nangis. Bergenang air mata, nangis tak berhenti. Nangis je, rasa terharu. Allah baik kat dia, pilih dia sekian lama untuk datang masjid. Jadi Maulana Umar kata, kadang-kadang 1 hari dalam hidup itu, dalam hidup kita, lebih baik daripada seluruh hidup kita yang berlalu. Satu orang beri masa kuliah ilmu walaupun dia tak sempurna, jangan rendahkan dia. Tahniah, syabas. Kita tak tahu, mungkin dengan 1 hari dia beri masa, kehidupan dia berubah. Dalam hadis Nabi, 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari yang bukan di jalan Allah. 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari yang bukan di jalan Allah. Sebab kita tak tahu, dengan 1-2 jam kita dengan nasihat, tiba-tiba sebab tu hidup kita mula berubah. Kita mula tambah pengorbanan. Kita semangat nak berdakwah, nak belajar ilmu. Kita nak berjuang di jalan Allah. Kita semangat nak ubah hidup kita. Kita tak tahu saat bila Allah ketuk hati kita. Untuk tu jangan berputus asa untuk beri dakwah atau mendengar dakwah. Jangan berputus asa mendengar nasihat-nasihat yang baik. Jangan pernah rasa boring, rasa menyampah pada nasihat.
Walaupun pada budak-budak, walaupun tak siapa-siapa, tak kenal pun, asal nasihat yang baik kita dengar. Bukan kerana dia, tapi kerana dulu ada satu orang lelaki yang saya sebut tadi, beliau sangat banyak menangis untuk kita semua, air mata dan darah. Hari ini disampaikan oleh budak kecil, hari ini disampaikan oleh satu orang tua, hari ini disampaikan mungkin oleh orang-orang yang mungkin ilmu ni entah apa-apa ilmu, tapi bila kita dengar disampaikan sesuatu daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa. Jadi Maulana Umar Palampuri kata, kadang-kadang satu hari dalam hidup orang tu lebih berharga daripada seluruh hidup dia yang lain, lebih berharga daripada seluruh hidup dia yang lain. Maka Maulana Umar kata, kalau kamu tak nak, tak apa, biar saya pergi, mai ikut saya. Maulana Umar, ulama besar, pergi rumah orang tadi. Bila sampai ke rumah orang tu, beri salam, ada satu makcik tua keluar. Makcik tua keluar. Bila dia keluar, Maulana Umar cerita kat Singapura tahun 1996. Saya dengar. Kemudian dengar daripada orang lain. Saya budak-budak lagi. Abang saya pergi masa tu. Tiba-tiba bila dengar, Maulana Umar kata, orang tadi mau sampai kat rumah orang tu, tempat kelab-kelab, macam tempat orang jahat lah. Pagi-pagi kelab-kelab ni tutup, kelab buka malam-malam. Beri salam, keluar makcik tua. Cari siapa? Saya nak jumpa sekian-sekian orang. Maulana Umar kata, orang tu ramai-ramai tengok, pelik orang alim pergi tempat orang jahat. Jadi dia kata, makcik boleh jumpa budak ni? Orang tua keluar. Makcik tu kata, buat apa nak jumpa dia? Dia budak jahat. Dia tu anak saya, tak guna punya anak. Berapa kali saya cakap, malam tadi dia main gendang, dia menyanyi-nyanyi kalau kita karaoke tu, dia minum arak, mabuk, dan perempuan-perempuan yang pekerja-pekerja yang jahat, pekerja melayan orang bukan-bukan ni, semua dia cutikan, suruh layan dia sorang-sorang, buat kerja jahat sepanjang malam. Orang macam ni kamu nak ajak dia pergi mana? Ada program masjid, dakwah, belajar ilmu. Jadi dia kata, buat apa nak ajak macam tu? Bukan boleh jadi apa-apa pun. Tak payah bawa malu je ajak budak jahat macam tu. Maka kata Maulana Umar Palampuri, kadang-kadang satu hari dalam hidup kita lebih berharga daripada seluruh hidup kita yang lain. Makcik, dia anak makcik semua hidup. Saya cuma nak dia sehari. 3 hari. Bila pergi, baru nak keluar berjalan, jadi orang tu kata, saya boleh pergi, tapi saya nak bawa 3 botol arak. Kalau kita ambil arak tu, lekuk kat kepala dia kan. Dia kata, saya nak bawa 3 botol arak. Kau main-main kalau kita kan, kau tampar muka kau kan, nak pergi ke tak nak, betul-betul arak pula. Kalau kita lah agaknya, kalau saya lah, bukan kita, saya lah. Tapi Maulana Umar kata, arak ni haram, dah sampai bila-bila pun haram. Dia kata, kalau tak bawa arak, saya tak nak pergi. Maulana Umar kata, suka hati kau lah, tapi saya beritahu, dia cerita pun arak haram begitu begini. Kalau kamu bawa, saya pun tak tahulah. Jadi maksudnya kalau nak bawa pandai kau lah. Dia bawa, dia letak dalam bilik air, dia sorok minum arak dalam bilik air. Dia sorok dekat tempat bilik air tu. Satu hari dia sibukkan dengan dakwah, dengan taklim, dengan suasana iman, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni memberi nur dalam hati. Sunnah Nabi membuat kita semakin hidup ni bersemangat. Sunnah Nabi membuat kita dalam hidup takkan putus asa. Bila orang hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu jangan pandang rendah mana-mana sunnah Nabi. Sama ada yang wajib, sunnah yang wajib, atau sunnah yang sunat. Kita jangan pandang rendah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun malam tu dia terlupa arak dalam bilik air, dalam tandas. Malam tu dia tengah duduk, tengah-tengah dia cerita pasal sembahyang tahajud. Maulana Umar kata penting bangun tahajud. Nabi-Nabi tak tinggal tahajud. Tahajud ni cahaya dalam kubur, spotlight dalam kubur, terang benderang. Tahajud orang-orang saleh, Nabi-Nabi tak pernah tinggal tahajud. Waktu tahajud doa makbul. Allah sangat dekat dengan hamba dia, Maha Suci Allah. Dia dekat dengan kita, dia dengar doa kita semua. Jadi malam tu budak-budak ni tak pandai bangun tahajud. Budak-budak jahat ni ikut salah seorang ketua yang jahat tadi. Memang bukan kumpulan kecil, kumpulan besar. Dia ikut. Malam-malam tiba-tiba dia nangis. Maulana Umar dia kata, tengah malam saya terdengar ada satu orang tengah nangis dalam masjid. Saya pun pergi cari. Bila sampai saya pergi tengok, Maulana Umar kata, saya tengok satu orang tengah nangis macam budak-budak kecil nangis. Saya pun terus duduk dan tadah tangan di belakang dia. Wahai Allah, berjuta-juta rahmat yang kau sedang beri kepada lelaki ni. Ya Allah, berilah sedikit kepada saya. Ya Allah, juta-juta rahmat yang kau beri pada dia, berilah sikit pada saya. Maulana Umar yang sangat mulia, yang baik. Tuan-tuan kalau jumpa beliau orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik. Orang sangat mulia, sangat baik. Daripada kecil, dia ceritakan hidup beliau dengan mak dia. Saya banyak dengar ceramah-ceramah dia juga. Dan sampai sekarang banyak kisah-kisah tu saya ingat. Jadi dia, masa tu dia cerita, dia kata apa? Masa orang tadi nangis kuat-kuat, saya kata, ya Allah,
Juta-juta rahmat yang kau beri pada orang ni, berilah sikit pada saya. Dia ulama besar, orang baik, buat dakwah siang malam, hafiz hafal Quran. Dia ketika dah umur dah berusia, dia kata alhamdulillah hari ini saya dapat hafal seluruh Al-Quran. Dia tak berhenti berhafal Quran, berusaha, alim ulama yang besar. Setiap pagi dia bagi ceramah, berjam-jam bagi ceramah. Setiap hari ceramah dia berbeza-beza. So kita tak ada ilmu macam tu. Saya bukan kita, saya lah memang tak ada. Tapi dia hari-hari ceramah, tak pernah miss hari penuh dengan kuliah-kuliah. Yang dengar bukan seorang dua, juta-juta orang dengar. Tapi dia kata apa? Ya Allah, kepada orang jahat tadi, berjuta-juta rahmat yang kau beri pada dia, berilah sikit pada saya. Dia minta, ya Allah, juta rahmat yang kau beri pada budak jahat. Kalau kita ni budak yang macam ni punya jahat, berilah sedikit pada saya. Dia nangis. Dan bila bangun pagi, Mama kata kat lelaki tadi, Masya Allah, saya telah nampak warna-warna iman pada diri kamu. Iman, orang kata terserlah, menyerlah cahaya iman pada kamu. Itu baru kamu duduk masjid 1-2 hari. Apa kata kalau kau beri masa belajar agama ni panjang, beri masa berbulan-bulan, 4 bulan ke macam mana? Sedia tak? Maka dia kata, oh dah itu cakap 2-3 hari, sekarang 4 bulan pula. Itu 2-3 hari. Tiba ustaz ni ajak belajar agama 4 bulan. 4 bulan pula, dia kata. Jadi Maulana bergurau masa ceramah ni, dia kata, bila dia kata 4 bulan, saya pun tak jadi dah. Sebab saya dengar dia dah bunuh lebih 90 orang. Dah ramai orang dia bunuh dah. Jadi saya tak maulah nanti saya jadi orang ke-100 macam cerita yang orang yang pendosa yang bertaubat tu. Jadi saya tak mau dah, saya diam. Tiba-tiba dia pergi kat saya. Dia kata, Maulana, saya ada abang, ada kakak. Kakak sini teruk macam saya. Nanti teruk macam saya, hidup dia jahat. Jadi boleh tak kakak saya belajar dengan isteri Maulana? Maulana kata tak boleh, saya sedang safar 1 tahun berdakwah. Sana saya belum balik rumah saya. Ini cerita zaman sekarang juga. Dia ceritakan masa tahun 1996. Maka dia kata apa? Tapi nanti bila saya balik kita jumpa. Tiba-tiba takdir Allah, saya ringkaskan, bila dia habis safar ni, perjalanan 1 tahun dakwah, berseluruh ulama dekat belah-belah Hindustan tu begitu, dia pergi masa setahun, pergi pedalaman, ada kampung-kampung. Saya dengar kisah dia orang, ada kat kawasan pedalaman dekat Pakistan, dia kena baling batu, macam kisah Taif, 10 km kena baling batu, badan berdarah-darah, pergi kawasan pedalaman. Saya sampai dengar 2-3 kali. Sampai saya pergi tanya, ini kisah Taif ke kisah jemaah awak ni buat dakwah? Ni kisah Taif ke kisah jemaah awak? Rupanya jemaah dia kena baling batu 10 km kawasan pedalaman. Orang kita tak ada baling-baling macam tu. Pedalaman dekat Pakistan, belah gunung-gunung, bukit-bukit. Ada orang macam kita, kalau kita orang asli agaknya, kalau zaman Nabi orang Badui, dia pun ada juga orang macam tu, yang kasar-kasar dan sangat keras, dan baling batu. Jadi saya ni, jadi orang tadi lepas tahun, tiba-tiba orang tak ada satu orang daripada belakang telah peluk daripada belakang, telah tutup mata Maulana. Dia pun pusing. Siapa ni? Dia kata, tak ingat saya siapa? Kata Maulana Umar, saya tengok muka dia, muka macam alim besar. Saya pun dengan ulama mana. Dia peluk, cium saya. Siapa ni? Dia kata, saya tak ingat. Siapa? Dia kata, saya yang jual arak dulu. Maulana terus nangis. Maulana terus gurau dengan dia. Sekarang jual lagi ke arak? Buka kelab malam lagi, jual perempuan-perempuan. Dia kata, tak dah Maulana, sekarang saya jual gula-gula. Saya buka kedai-kedai kecil, runcit kecil, saya jual-jual. Maulana kata, boleh survive ke? Boleh survive ke? Jual gula-gula tu. Tak buat dalam kerja-kerja dulu. Maka dia kata, Maulana, walaupun saya cuma dapat beberapa rupi, berbanding dulu juta-juta rupi, tapi beberapa rupi ni saya tak pernah rasa nikmat, berkat melebihi duit yang saya pernah dapat dulu. Rupanya Allah beri ketenangan, kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Maulana tengah cakap ni, dia kata orang ni hari ni telah berdakwah berpuluh-puluh negara yang jauh-jauh, dan dia telah menjadi asbab kebaikan hidayah banyak manusia di seluruh dunia. Dia kata kalau orang jahat macam ni boleh jadi baik macam ni, agak-agak tuan-tuan yang baik-baik ni, yang muka handsome bercahaya-cahaya, kalau tuan-puan yang beri masa lebih lama untuk belajar agama, berdakwah lebih lama, agak macam mana hidayat agama dia akan tersebar di seluruh dunia. Jadi berubut-ubut orang bangun bagi nama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu pertama Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca surah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi,
7 kali petang. Tuan-tuan jangan tinggal jaga amalan ni. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bila kita sebut tu, kita bayang kesusahan Nabi, perjuangan Nabi dalam dunia. Tak ada orang lebih banyak berjuang untuk saya lebih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ada juga cadangkan baca pagi 100 kali selawat, petang 100 kali selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali pagi. Petang baca lagi sambil duduk mengat tayat akhir, tayat awal. Duduk menghadap kiblat sambil ingat, wahai Allah, tak ada manusia yang lebih banyak berjuang, berkorban untuk saya melebihi lelaki ni yang lebih banyak nangis pada saya, lebih daripada lelaki yang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-puan nak cinta orang, nak sayang orang, nak rindu orang, nak gilakan mana-mana orang, tak ada manusia sampai tinggi ngigau untuk kita puji lebih lagi daripada manusia ni. Patut kita lebih kagum. Tak ada orang lebih patut lebih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita siasa tingkatkan pergantungan kita kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah untuk aku. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada yang berkuasa melainkan Dia. Tiada yang boleh buat melainkan Dia. Wahai Allah, cukup Engkau untuk aku. Walaupun tak ada apa-apa, ada Allah cukup. Kita kalau jumpa orang besar, orang hebat-hebat, kita suka nak ejek-ejek dia, puji-puji dia. Tapi sebenarnya tak ada orang yang patut kita lebih puji, kita agungkan, kita besarkan melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukup takut kalau orang kecil hati yang kita. Kita cukup takut cuba tengok orang bercakap dengan orang besar-besar. Cuma dia je. Depan orang besar ni kita tak besarkan orang lain. Depan menteri ni tak besarkan menteri lain. Depan lagi besar presiden, orang tak besarkan timbalan presiden berpresiden. Lagi besar orang tak cakap tentang orang lain puji hebat daripada dia. Yang orang besar kalau tuan-tuan biasa bercampur, begitu selalunya sifat kita manusia. Begitu kita nak jaga hati dia. Tapi tuan-tuan sekalian, sebenarnya tiada yang berkuasa, tiada yang layak dipuji, tiada yang patut diagungkan, tiada yang patut dibesarkan, dipuji siang dan malam tanpa henti-henti. Dialah selayak-layaknya. Dan tidak ada sebenar Masya Allah. Kita berilah segala pujian yang kita ada. Kita ucap dengan perkataan yang paling indah kita ucap, daripada hati yang paling ikhlas. Itu pun tidak dapat menggambarkan betapa je kebesaran, kehebatan dia. Sebab tu sahabat Nabi ucap memuji Allah dengan penuh kebesaran, benar-benar dalam hati dia. Nabi ajar Juwairiyah ucap Sahih Muslim, baca 3 kali di pagi dan petang, dapat pahala macam sembahyang tahajud, daripada tahajud sampai subuh sampai duha punya amalan. Macam kita duduk daripada tahajud sampai duha tak bangun. Apa dia? Nabi SAW ajar baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah wa bihamdihi, segala puji bagi dia. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak ciptaan dia. Cuba tengok ciptaan Allah, macam-macam ciptaannya, indah, yang cantik-cantik, yang mulia. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak ciptaan dia. Wa ridha nafsihi, sebanyak keredaan dia. Wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Jadi kita puji Allah ulang-ulang kali, 3 kali pagi dan petang, macam kita duduk daripada tahajud sampai duha, daripada tahajud sampai duha. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pertama memuji, menyebut, mengingati, berselawat pada Nabi SAW, baca surat Taubah 128, 129, 7 kali pagi petang atau lebih lagi pun tak apa, banyak mana pun tak berhenti baca pun tak apa. Allah beri rezeki tak sangka-sangka macam Abdullah bin Auf. Allah beri rezeki yang mencurah-curah daripada segala arah datang ke dalam hidup dia. Tak sangka-sangka Allah beri daripada segala arah. Allah Maha Kuasa. Yang kedua, kita dalam hati cukup Allah untuk kita. Ulang-ulang kali ucap hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyim. Dengan lidah, dengan zahir kita, dengan kehidupan kita, tidak minta dan harap selain pada Allah. Jangan ajar diri kita minta-minta dengan orang, harap-harap pada orang. Kita minta dengan Allah, harap pada Allah. Minta dan harap pada orang ni buat kita kecewa, tambah pemusuhan, rezeki pun tak bertambah. Tapi dengan kita minta pada Allah, harap pada Allah, maka yang datang ialah kebaikan, kasih sayang, ketenangan, rahmat Allah yang mencurah-curah. Jadi cukup Allah untuk kita, cukup Allah untuk kita.
Yang ketiga, kita kena banyak beristighfar. Banyak istighfar. Sahih Bukhari, siapa beristighfar, Allah akan beri jalan keluar bagi segala musibah dan rezeki tak sangka-sangka. Jadi banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak bertaubat dan istighfar. Dalam hadis Nabi SAW, siapa ucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, disebut je ni sekali, Allah ampunkan dosa dia. Dengan benar-benar, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat, saya balik pada Engkau, saya betulkan silap saya, Allah ampunkan dosa dia. Walaupun dosa dia meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad ni sangat besar dosa dia. Dalam hadis ni kata, dia ucap dengan rasa tak nak buat dosa lagi, tak nak tinggalkan jihad, dan dia niat apa kesalahan dia buat, dia tak buat, Allah ampunkan semua. Untuk banyak ke istighfar. Banyakkan istighfar. Allah bagi jalan keluar dan rezeki tak disangka-sangka. Hasan Basri rahmatullah alaih, satu orang jumpa, dah 10 tahun kahwin tak ada anak. Hasan Basri kata istighfar. Satu orang jumpa Hasan Basri, kata, wahai Hasan Basri, saya dah berniaga, kalau kita, saya letak je lah lebih kurang 10 tahun niaga, tapi rezeki tak ada kunjung-kunjung, tiba je niaga tak jadi semua sekali. Apa benda lah ni, kecewa rasa. Sama si kata istighfar. Atau orang seterusnya kata, saya ada penyakit dalam perut, sampai sekarang macam-macam tabib, doktor dah jumpa tapi tak sihat. Maka Hasan Basri rahmatullah alaih, dia ulama yang sangat besar, diperakui oleh semua. Maka dia kata apa? Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Maka tiga-tiga orang tadi yang pergi dan datang kembali, Allah telah selesaikan masalah mereka 10 tahun bahkan lebih dengan mereka minta ampun pada Allah. Untuk itu tuan-puan, banyak istighfar. Banyak istighfar, Allah akan beri jalan keluar dan rezeki tak sangka-sangka. Allah Maha Kuasa. Untuk orang yang tak mau percaya, dia orang paling rugi. Pernah Syekh Hamzah Yusof kata, ada orang dia masa naik teksi lebih kurang, dia kata dia jumpa orang tu. Syekh Hamzah Yusof kata, tiba-tiba orang tu kata marah dia. Dia kata, kau cerita lebih saya ringkaskan lah. Dia kata doa. Buat apa doa? Doa ni tak adalah, semua lebih kurang tak percaya kepada Allah, tak percaya pada doa. Hamzah Yusof pergi kat dia, goyang badan dia kuat-kuat. Dia kata, saya goyang badan dia kuat-kuat. Saya beritahu pada dia, kamu jangan pernah cakap macam tu lagi. Sebab kamu tahu tak, dengan doa orang-orang dekat, mana-mana tempat, contohlah kalau saya tukar contoh, orang-orang dekat, tuan-tuan tahu macam mana orang dekat orang dekat Palestin, orang dekat seluruh dunia yang sedang dekat Syria, anak-anak kecil, dengan doa membuat mereka hidup, dengan doa membuat mereka, harapan mereka bertambah. Walaupun bantuan orang tak datang, walaupun banyak ujian datang, mereka letup dimusnahkan, tapi dengan doa mereka hidup. Dengan doa orang-orang yang lemah mereka menjadi kuat. Dengan doa, saya duduk kat sini ni kan doa Nabi SAW, doa tuan-puan, keluarga saya dapat kenal Allah. Dengan doa Nabi SAW dan para sahabat, kita dapat berbual malam-malam ni memuji Allah, sebut nama Allah. Kalau tak sebut nama Allah pun tak tahu. Ramai orang saya sebut jadi Presiden Amerika, mungkin dah mati pun Presiden Amerika dulu-dulu, pandai pergi majlis convention yang tuan-puan semua tak layak pergi, saya pun tak layak pergi. Ada kenderaan yang suruh manusia dalam dunia ni tak ada, dia ada untuk keselamatan. Dia ada macam-macam. Saya tahu macam mana tengok TV, macam tuan-puan jugalah. Obama datang, jalan raya kat KL jadi kosong. Hebat. Bukan calon-calon orang, makanan, minuman, peraturan, senaman, kehidupan harian, gaya hidup, semua diaturkan dan diberikan gaya hidup, kehidupan yang paling baik. Tapi ada raja Presiden Amerika yang dah mati. Bukan seorang, bahkan banyak. Tapi mereka tak dapat kenal Allah yang bagi semua nikmat tu pada mereka. Mereka tak tahu yang urus nafas, makan, minum, hadamkan makanan mereka Allah. Mereka tak tahu yang aturkan tidur, yang jaga jantung masa mereka tidur ialah Allah. Mereka tak tahu yang uruskan buang air kecil, buang air besar, uruskan sistem badan dia ialah Allah. Mereka dah mati, tapi mereka tak dapat dengar nama Allah walaupun sekali. Mungkin mereka terdengar atau mereka dengar sikit-sikit dalam majlis-majlis mereka. Mungkin ada orang Islam yang diraikan, tapi mereka tak dapat mendengar dengan hati mereka. Tuan-puan, malam-malam dengan nama Allah, esok pagi dengan nama Allah, pergi keluar subuh kat masjid, ada bayan subuh kat masjid, esok dengar lagi. Dengar lagi nama Allah, tak berhenti-henti. Untuk tu bersyukur dengan nikmat ni. Dan kita kena sayang dan kasihan, rindu, sayang, kasihan pada orang-orang yang belum dapat kenal Allah Tuhan mereka. Sayang mereka, jangan benci mereka. Jangan marah-marah, jangan keras hati. Jangan bergaduh-gaduh sama kita. Kalau kita gaduh-gaduh, kita semua tak untung. Yang untung tu syaitan. Yang rugi orang-orang yang memang dia tak tahu mana Tuhan tu yang hayang, mereka tak nampak kebaikan daripada agama.
Dulu-dulu agama ni menyatukan. Dulu-dulu agama ni membuat kita semua berkasih sayang. Dulu dengan agama ni membuat kita menghormati orang lain. Tapi hari ni dengan agama kita dah tak hormat orang lain. Dengan agama kita tak pandai nak jaga perasaan orang lain. Bukankah salah agama, tapi salah hati kita yang belum ikhlas atau mungkin belum diberi sifat untuk kita menyayangi dan mengasihi orang lain. Nabi datang menyatukan manusia. Bina agama dengan air mata, darah, peluh pengorbanan. Sebab tu Nabi SAW bersabda, jangan baca ayat Quran, jangan baca Quran seperti mana penyanyi-penyanyi. Hadis yang lain, jangan baca Quran dengan suka-suka, sebab Quran tak turun dengan suka-suka, gelak ketawa, gembira. Tak. Nabi SAW bersabda, Al-Quran diturunkan dengan pengorbanan air mata dan darah orang terdahulu. Itu Quran untuk kita fahami, untuk kita amalkan, kita yakini, kita memberi manfaat. Dari segala sudut Quran memberi manfaat. Membacanya, memahaminya, setiap tu. Tak faham baca pun dapat manfaat. Bayangkan kalau faham, bayangkan kalau boleh dapat amal. Macam mana bayangkan kau boleh sampaikan dakwah pada orang lain. Kongsikan ayat Quran, subhanallah. Untuk tu kita memahami perkara ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara tadi tuan-puan amalkan dalam kehidupan, Allah SWT akan jaga kita, Allah sayangi kita. 3 perkara. Yang pertama, baca surat Taubah 128-29. Baca itu 7 kali pagi petang, mengenang pengorbanan Nabi SAW, bersalawat pada Nabi SAW, dan baca Taubah 128-129. Allah beri rezeki tak ada sangka-sangka. Fahami dia cerita dengar daripada mula tadi. Kemudian yang kedua, kita siasat hati kita pergantungan kepada Allah. Orang yang hati pergantungan kepada Allah, bulat pada Allah, tak mau lain pada Allah, minta harap hanya pada Allah, Allah akan beri rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam hadis, siapa yang tak minta-minta pada orang, susah, demam, sakit, ada ujian, 3 hari tak tahan mulut, jangan cerita kat orang, cerita kat Allah. Nanti Allah beri rezeki setahun daripada sumber yang tak disangka-sangka. Fadilat sedekah, Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih tulis, dan Allah beri rezeki setahun, rezeki yang tak disangka-sangka. Yang ketiga, banyakkan istighfar dan bertaubat. Bila kita istighfar, taubat, Allah beri jalan keluar bagi segala musibah, dan Allah beri rezeki yang tak sangka-sangka. Apa rezeki? Daripada tak ada jodoh, Allah beri jodoh. Tak ada anak, Allah beri anak. Tak ada duit, Allah beri duit. Tak dapat belajar, Allah beri belajar. Tak ada duit nak belajar, Allah beri duit nak belajar. Tak ada keperluan hidup, Allah mudahkan. Tak berniaga, tak untung, Allah beri untung. Sakit, Allah beri sihat tanpa disangka-sangka. Sedih, Allah beri bahagia secara tiba-tiba. Bagi kita tiba-tiba, kita terkejut, memang kita tiba-tiba, tapi di sisi Allah semuanya mudah. Kun fayakun. Kaf dengan nun katalah, belum sambung, Allah jadikan. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Kita terjemah kun fayakun, Allah kata jadi. Kita sebut tu pun ambil masa berapa saat. Jadi Allah tak perlukan semua tu. Dia boleh beri pada siapa apa yang dia nak, apa yang dia kendaki. Khazanah dia tak pernah berkurang, walaupun sedikit dia maha kaya. Jadi tuan-puan amalkan 3 perkara ni, yakin Allah akan beri rezeki tak sangka-sangka. Tuan-puan kongsi dengan orang lain, mudah-mudahan kalau tak banyak sikit, orang lain dapat juga dengan nama Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni tak adalah apa-apa dibandingkan dakwah dan pengorbanan air mata darah Nabi. Asal dakwah ni akdam laisa kalam. Jumpa setiap orang hati ke hati, pujuk rayu manusia ni cuma berbual je, berbual. Dan mudah-mudahan Allah terima juga sikit-sikit dari pahala, tak banyak, tapi kalau 1 pahala pun cukup banyak untuk kita ke akhirat, lagi mahal daripada seluruh dunia dan sisinya. Tuan-tuan tanya soalan boleh tanya. Saya ada program Keluarga Sunnah 7 Oktober 2017. Tuan-tuan daftar sebelum 31 Julai ni, ada promosi lagi berapa hari lagi. Daftar dulu kat www.keluargasunnah.com. Bawa isteri, bawa suami, bawa bakal isteri, bakal suami. Tapi jangan ni dating dua-dua lah. Bawa mak ayah mertua, bawa menantu. Ramai datang lepas-lepas pada Singapura, Kelantan, pada Johor Bahru, pada Kedah, daripada Perlis, daripada seluruh Malaysia, kat Matek KL. Ada juga dewan yang lain untuk anak-anak 9 sampai 17 tahun. Ada 2 dewan, sekolah menengah, sekolah rendah, supaya mereka ada tujuan hidup yang betul, baru hidup kita tenang, bahagia. Hari ini manusia tak tenang sebab tujuan hidup yang salah. Satu golongan memang pemalas, tak ada tujuan hidup langsung. Satu lagi rajin, tapi tujuan hidup salah. Hidup cuma nak penuhkan apa, hidup keperluan, makan minum, tempat tinggal, ataupun nak jadi orang kaya, orang hebat, boleh jalan ke mana saja, makan apa saja, pakai apa saja kan. Tapi ada satu orang lagi besar niat dia. Dia niat sebelum mati, dia nak diri dia disayangi oleh Allah. Sebelum mati dia nak seluruh keluarga dia disayangi oleh Allah. Dia nak gunakan apa segala nikmat yang Allah beri untuk dibangunkan agama kebaikan. Dia minta pada Allah, wahai Allah, gunakanlah saya untuk jadi matahari hidayah, sebab manusia datang pada agama. Inilah manusia yang mulia, macam Abu Bakar Siddiq. Dia kata, ya Allah, kalau boleh besarkan badan aku nak tutup pintu neraka, jangan satu orang pun masuk neraka. Inilah hati yang paling jernih, murni dalam dunia. Hati beliau mirip dengan hati Nabi SAW. Ayat semula-mula saya baca, laqad
ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kami hantar Rasul di kalangan kamu sendiri yang sangat ambil berat segala urusan kamu, benar-benar rasai kesedihan, kesusahan, kesakitan kita, dan beliau sangat tamakkan kebaikan sehingga keluarga beliau sendiri terkorban, orang-orang yang beliau sayangi terkorban, seluruh hidup beliau untuk kita semua bahagia dan masuk syurga. Tapi bila dia susah, dia sakit, ujian datang, dia cuma kata hasbi Allah, cukup Allah untuk aku, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, tiada yang kami sembah melainkan dia, tiada tempat saya minta pertolongan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, kepada dia aku bergantung, aku berdoa, aku berharap, aku meminta. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia Allah Rabb yang memiliki arsy yang maha besar. Orang kata ni Amerika saya punya, kata Donald Trump. Orang presiden ni, saya Malaysia saya punya, ni Indonesia saya punya, Thailand saya punya, Singapura saya punya. Ni kereta saya, ni rumah saya, ni baju saya, ni keluarga saya. Kita semua perasan. Hakikatnya tak ada apa yang kita punya. Allah yang punya semua sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa ni langit dan bumi? Semuanya Allah yang punya. Siapa punya? Allah yang punya. Lepas-lepas wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allah yang memiliki kursi kerajaan yang meliputi langit dan bumi. Dia empunya semua dan dia raja kepada semuanya. Dia empunya semua dan dia raja kepada semuanya. Jadi Allah beritahu, tapi dalam ayat ini kita alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Tapi Allah milik Rabb arasy, kepada arasy yang maha besar. Arasy tak ada orang dakwa dia punya, tak ada orang nak perasan. Bumi banyak orang perasan dia punya, tapi arasy tak ada orang perasan. Allah kata arasy tu aku punya. Arasy Allah yang maha besar. Untuk tu tuan-tuan dan puan sekalian, moga Allah sayang kita. Jadi jemput datang Keluarga Sunnah, boleh daftar di www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com. Boleh WhatsApp 017 3666 848, 017 3666 848. Buku doa-doa, mutakab hadis, isi suku bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga, kenal hidayah umat, menelusuri cinta tangisan umat. Tuan boleh WhatsApp 013 2984 984, 013 2984 984 untuk buku-buku. Untuk buku-buku. Yang 0173666848 untuk program Keluarga Sunnah dan program anak-anak Pro-Kid. Umur 9 sampai 17, 19 tahun kita pecah dua, sekolah menengah, sekolah rendah. Hari yang sama 7 Oktober 2017. Dan saya juga ada buat program jelajah sekolah. Untuk peringkat sekolah ada buku Pro-Kid tu, motivasi matlamat belajar. Setiap pelajar saya bagi, kalau program separuh hari, satu buku tu RM25. Kalau satu hari yang khusus termasuk buku tu, setiap orang dapat buku RM35. Tuan boleh buat peringkat sekolah. Banyak sekolah buat, baru ni dekat Johor Bahru, minggu lepas kat Kelantan, Kota Baru. Jadi sekolah Kubang Kerian. Jadi tuan-puan nak buat peringkat sekolah boleh buat. Boleh jemput saya. Boleh jemput lah. Jemput online memang lagi boleh. Jemput saya pun boleh juga. Dia jemput lah, Masya Allah. Lepas jemput online semua, jemput saya last sekali. Saya last sekali pun tak apa. Program separuh hari, satu hari untuk anak-anak. Bagus buat juga untuk mak ayah. Saya lebih suka kalau program tu ada juga untuk mak ayah dan guru-guru, supaya dapat sedikit sebanyak kongsi. Sebab saya nak beritahu tuan-puan, banyak perkara dalam hidup ni yang sangat mahal, berharga. Tapi kalau niatnya salah, semua jadi tidak bererti. Atau mungkin bererti tapi kurang erti dia. Untuk tu hidup kita bererti. Allah hantar kita untuk bawa Islam, hidupkan sunnah Nabi SAW. Tuan-puan nak tanya, boleh tanya soalan. Saya jawab soalan. Tuan-puan memang tak tidur malam-malam ni kan? Memang sama sekarang tak berapa nak tidur sangat dah. Semua risau, masalah umat banyak kan? Jadi tidur pun tak berapa nak dah. Masya Allah, terima kasih semua sudi dengar. Mudah Allah terima, Allah sayang. Tuan-puan tanya soalan boleh tanya. Masya Allah, moga Allah terima. Masya Allah. Ada soalan nak tanya? Azalina Nizam, Ustaz nanti buat program kat Sarawak, Kuching. Allah terima, mudah-mudahan
Allah tentukan, Allah takdirkan, insya-Allah sampai. Tuan bukan jemput lah. Tiba datang, memang datang jalan-jalan dah selalu dah. Tapi datang ceramah atas jemputan. Nak jemput ceramah-ceramah program boleh bunyi nombor 017 tadi atau 013-255-6423. 013-255-6423. Masya-Allah. Masya-Allah, Allah terima. Allah sayang. Mudah-mudahan jemput keluarga sunnah Masya-Allah. Belum tidur lagi Ustaz. Follow live Ustaz Diana Aziz. Allah tambah bahagia, beri bahagia sampai syurga, anak soleh-solehah. Kat Terengganu, insya-Allah Allah tentukan. Sabah, Princess Azhar, Siti Zubaidah. Allah terimalah mudah. Ni Luqman Hakim. Ustaz, ada tak doa-doa untuk lembutkan hati anak-anak? Masya-Allah. Ni Luqmanul Hakim Masyar tanya Talhah radhiyallahu anhu. Masyar tanya Talhah. Dia kata, anak saya degil, apa saya nak baca? Talhah radhiyallahu anhu kata, baca doa ni, Al-Ahqaf ayat 15. Doa ni buat bukan saja anak-anak, mak ayah kita yang tak solat, yang tak ada iman. Mudah-mudahan Allah beri iman. Abu Bakar Siddiq baca ayat ni, Allah beri bapa dia Islam. Sina Ali cerita ni sedih, ayah beliau meninggal tanpa Islam. Baca Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, wahai Allah, ilhamkan aku bagaimana nak mensyukuri nikmatmu atas nikmat yang kau beri kepada aku, an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku, mak ayahku. Wa aslih li an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, tunjukkan kami juga bagaimana kami nak buat amal hanya untuk redha Engkau. Kami tak mau hidup untuk orang, letih kalau kita hidup untuk orang. Kami tak mau buat untuk manusia, untuk pujian orang, penghargaan orang, untuk dapat duit, jadi kaya, buat jadi masyhur, buat supaya kita disanjung, supaya kita mati ramai orang datang. Tak, kita buat an'amta alayya tardahu, an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Hanya buat untuk Allah sayang. Aslih li tardahu wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, baiki diri aku, wa aslih li fi zuriyati, kutunan zuriat aku. Dia baca doa Al-Ahqaf 15. Masya-Allah. Ustaz, kalau perantau jauh, kalau dah sedar hati macam dah mati. Kesedaran tu tanda Allah masih sayang. Jadi selagi kita sedar kita jauh pada Allah, hati dah mati, itu tanda Allah sayang. Jadi doa dengan Allah, ya Allah, saya nak jadi baik, nak Engkau sayang. Doa dengan Allah, nangis-nangis. InsyaAllah Allah beri langkah seterusnya. Pertama, doa nangis-nangis. Kedua, mula langkah. Pergi cari jemaah kat masjid, buat dakwah. Cari jemaah-jemaah itikaf, jemaah belajar ilmu. Duduk sama-sama mereka, supaya hati kita bertambah dekat. Cari kawan-kawan yang baik. Kawan yang baik dekat masjid kalau lelaki. Wanita, cari program-program wanita. Dekat program kuliah kat masjid boleh. Untuk wanita-wanita ada program masturat, taklim masturat. Pergi sama-sama, insya-Allah hati kita akan hidup. Dia kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masih bermujahadah di jalan kami, pastikan bukakan jalan-jalan hidayat. Dulu nak semayang pun tak larat, tapi bila hidayat datang, bukan semayang fardu awal waktu, tahajud pun tak tinggal, duha pun tak tinggal, Quran 1 juz satu hari, cari baik orang, jalan-jalan terendah pandangan, sibuk buat dakwah. Orang marah bergaduh siang malam, dia sibuk bangun ke umat siang dan malam, nangis pada Allah. Siang buat je dakwah, kerja urusan orang, dia malam-malam nangis. Siang hari pujuk orang kepada Allah, malam hari pujuk, ya Allah, tolonglah saya orang-orang yang saya dakwah tadi. Jadi begitu, mudah Allah terima. Masya Allah, mudah Allah terima. Nurizan Abdul Ghani, macam mana didik anak 10 tahun jika tak nak solat? Jadi anak daripada kecil kita bawa sama-sama solat. Daripada kecil lagi, bapak solat, anak bawa sama-sama. Mak solat, awak tu bawa anak-anak perempuan. Kecil-kecil pun letak sejadah, biar rumah jadi macam surau. Tapi kalau dah 10 tahun, tak solat, kita rotan dia. Tapi yang penting kat rumah, rotan-rotan jalan, gantung kat rumah dapat pahala. Tapi yang lebih penting, tadi pun sangat penting, dan sangat penting juga buat taklim kat rumah. Puan Nurizan, hidupkan amalan taklim. Beli muntakab hadis untuk Fadail Amal atau kedua-duanya, ambil, baca kat rumah. 5 minit baca Quran sama-sama anak-anak. Cek Fatihah contoh. Lepas tu buka buku hadis Nabi SAW, baca.
Kalau puan buat 3 bulan, setiap malam jangan tinggal. Contoh 9.30 sampai 9.40. Kalau boleh 9.30 sampai pukul 10 malam. Atau pukul bila-bila lah, ni saya punya cadangan. 9.30 sampai pukul 10. Buatlah masa 3 bulan. InsyaAllah anak tadi mesti jaga solat. Kalau tak berubah juga, akak jumpa saya tampar muka saya kuat-kuat. Tapi saya check lah, kalau baca seminggu sekali, kena tampar balik semula. Tak, saya gurau je. Untuk tuan-puan dan termasuk saya sendiri, hidupkan amal taklim. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi Masya Allah, cukuplah tu tuan-puan. Mudah-mudahan Allah SWT sayang. Saya minta maaf semua tak sempat jawab ni Ustaz Nurul Tihah. Macam mana kalau hati dah keras penuh dengan dendam? Maafkan je, doa dengan Allah. Ya Allah, hati saya ni kotor. Saya nak benci orang, marah orang. Saya pun belum sempurna. Belajar maafkan orang. Memaafkan orang bukan membuat hidup orang jadi baik, tapi membuat hidup kita jadi baik. Memaafkan orang bukan sebab orang, tapi supaya Allah sayang. Untuk Allah sayang, bukan maaf bagi nyawa kita pun tak apa. Bukan maafkan orang, bagi nyawa kita pun tak apa. Apalah makna kita disayangi, dihormati, orang hormat kita, minta maaf kat kita, tapi kita tak disayangi Allah. Allah uji kita dengan orang menyakitkan hati kita. Allah uji orang dengan mengumpat kita. Allah uji orang fitnah kita. Allah uji orang pandang buruk kita. Supaya memang kita buruk, memang kita tak baik. Betul dah. Tapi kita bangun malam nangis sebab umpatan orang kita maafkan. Mana tahu sebab tu Allah masukkan kita dalam syurga. Saya cakap untuk diri saya pertamanya. Jadi maafkan orang. Membenci orang bukan buat hidup orang jadi buruk. Membenci orang membuat hidup kita jadi buruk. Kita berdendam, banyak sangka buruk pada orang. Hidup kita bahagia. Obat bagi segala penyakit hati, otak, minda kita, hati kita, apa dia? Sangka baik. Sangka baik kepada semua manusia. Dan obat yang paling besar, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak dia sangka baik pada Allah. Musnah tadi satu orang, banyak sangka buruk pada orang. Banyak fikir yang berfikir yang bukan-bukan. Kerana dia buruk, mungkin kita pernah buat silap, kita pun sangka orang buat silap yang sama macam kita juga. Jadi kita belajar maafkan semua orang. Belajar maafkan semua orang. Belajar sayangi semua orang. Doakan semua orang. Sangka buruk ni kemuncaknya orang hidup musnah, sangka buruk ke Allah. Semua orang buruk. Kemuncak sekali dia nampak Allah buruk. Cakap bukan ya'udzubillah, cakap bukan-bukan. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah uji begini? Kenapa begini? Jadi orang beriman takkan cakap macam tu. Sebab dia tahu, ya Allah, kau tak pernah silap, sempurna, cantik kejadian kau. Yang kurang, yang lemah, yang daif saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa ucap ni, Allah keluarkan daripada segala musibah. Nabi Yunus kata Nabi SAW, saya baca apa yang Nabi Yunus baca, Allah keluarkan daripada segala musibah. Apa dia? Ya Allah, tiada Tuhan melainkan kau, maha suci engkau. Subhanaka inni kuntum, sedangkan aku ni orang yang zalim. Ya Allah, apa yang kau jadi semua sempurna, yang tak sempurna diri saya. Jadi memaafkan orang membuat Allah sayang, tak apa, maafkan orang lain, insya-Allah. Mudah Allah terima. Berat nak ucap, berat juga nak kita fahami. Tapi itulah hakikatnya. Dia telah dibuat oleh Nabi SAW dan sahabat. Mereka memaafkan orang. Walaupun ketika kutip mayat di Uhud, hati mereka telah maafkan si pembunuh mereka. Bahkan mereka berperang, mereka berjuang, berjihad, berdakwah selepas tu hanya kerana perintah Allah, bukan kerana dendam mereka. Bukan kerana dendam mereka. Ustaz, apa amalan paling senang untuk dekat diri dengan Allah? Nabi SAW tanya Nabi, apa amal paling afdal? Nabi kata solat di awal waktu. Nurul Syahdina, solat waktu atin. Ustaz jika tak melawat ibu saya, sedangkan saya besar orang lain. Jadi insyaAllah lawat je ibu dapat pahala. Allah sayang. Masya Allah. Anu Izzati Ustaz cek ketenangan. Doa dengan Allah. Allah sayang. Mudah-mudahan Allah beri bahagia tenang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Syima Sabri Ustaz dia tak doa kasih sayang suami isteri. Baca surah Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Suami boleh baca, isteri boleh baca. Allah akan beri pasangan kita menjadi penyejuk mata. Dan pasangan kita nanti ataupun yang dah ada ni, pasangan tu menjadi imam, menjadi pemimpin kepada kebaikan supaya kita boleh masuk syurga. Masya Allah. Al-Furqan ayat 74. Untuk kakak tadi yang tanya, Nurirah Ustaz, doa untuk suami siasa jaga solat. Kak Umar buat taklim rumah, buat taklim, cari waktu, insya-Allah suami solat. Suami tak nak duduk, biar dulu, mula dulu dengan anak-anak. Pelan-pelan doa. Malam-malam 2 rakaat sebelum subuh nangis. Ya Allah, suami saya tak solat, saya sedih. Macam mana saya nak hidup suami saya tak solat? Tolong beri suami saya solat. Nangis ke Allah sampai Allah kesian, sayang kita, dan kata lain Allah sayang, Allah beri suami solat. Buat nangis. Solat waktu ketiga banyak hikmat dia. Banyak hikmat. Picit kaki baik ke dia. Suami tak kena picit kaki, bang. Saya sekali tengok suami tengah lembut, manja-manja, abang saya sayang abang. Bang jom solat. Tak saya ceramah panjang-panjang, jom solat bang. Jadi imam mentang saya dah abang jadi imam, biar dia menggeletar sikit jadi imam.
Sesekala kena terus terang. Pertama, menangis semalam. Kedua, buat talim. Sesekala terus terang. Hikmat. Lepas hikmat, penat-penat, tanya kenapa baik sangat ni, nak ajak abang solat. Begitu lebih kurang. Saksi bomba, ustaz, macam mana suami mau buat ahliah kita buat ibadat? Ustaz share tip. Jadi nak ajak ahliah kita sama-sama buat baik, buat taklim rumah. Lepas taklim, mesyuarat. Apa kebaikan nak buat? Beli buku hadis, baca kat rumah. Tu asas dia. InsyaAllah bila buat, hati tenang. Kalau cakap kadang memang sinis, bergaduh laki bini ni, cari ayat Quran untuk suami. Suami cari ayat Quran untuk isteri. Isteri cari kaji lagi, buka apa benda nak bagi laki aku ni. Yang suami pula cari kat Facebook Ustaz Ibn Liu, apa nak bagi isteri pula cari. Jadi dia jadi gaduh, niat pun salah. Kita bukan cari salah siapa-siapa. Hidup kita nak berjuang buat dakwah masuk syurga. Jadi yang buat taklim rumah. Taklim rumah ni baca, ibu letak tanda supaya tak pilih-pilih, tak nampak macam nak kena. Kadang saja cari ayat kena. Ayat Quran tak bersalah. Yang bersalah kita dua, hati dua kotor. Dua orang baik-baik tapi dua baca ayat Quran, tapi bergaduh, tak ingat orang, tak ingat akhirat. Jadi ayat Quran tu tak salah. Pernah zaman Nabi orang berdebat ayat Quran, seorang lagi baca ayat Quran, Nabi SAW telah tegur kedua-duanya. Nabi SAW kata, kenapa Nabi dua-dua salah? Dua-dua laga-laga ayat Quran. Dua baca ayat Quran, baca ayat Quran, baca ayat Quran. Nabi kata, bukan tu Quran diturunkan. Bukan tu tujuan Quran diturunkan. Quran diturunkan bukan untuk membela diri kita atau menegakkan apa yang kita percaya, atau menegak Quran untuk kita bawa dalam hidup kita, amal dalam hidup kita, pimpin orang lain kepada Quran. Itu sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Cukuplah tuan-puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Allah sayang tuan-puan, mudah-mudahan Allah beri tuan-puan bahagia masuk syurga. Nak surah Lilia Syahira, Ustaz live, Ustaz doakan zuriat. Apa boleh ulang semula? Surah Al-Anbiya ayat 89. Ilya Syahira, Al-Anbiya 89. Nabi Zakaria doa 70 tahun, dia umur 30, isteri 20. Dia baca dalam surah Maryam 1-10, dia doa, ya Allah, saya dah tua, isteri mandul, saya rambut dah beruban, tulang dah lemah, tapi saya tak putus asa dengan kau. Antara doa dia Al-Anbiya 89, Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Wahai Allah Tuhan aku, la tazarni, jangan biarkan aku tak ada zuriat tanpa pewaris, wa anta khairul warisin. 70 tahun doa, dia kata wa anta khairul warisin, engkau lah sebaik-baik yang memberi waris, engkau lah sebaik-baik yang memberi waris. Tuan-puan nak tahu doa ni, boleh tengok kalau tuan-puan ada Instagram, tengok kat Instagram saya, type je Abid Liu. Saya ada kan 58 saat je boleh buat video tu. Jadi memang saya bagi doa-doa pendek-pendek. Tuan-puan boleh klik banyak kali, boleh dengar. Ada tengok doa dalam buku doa, lagi cantik lah. Tapi untuk belajar dengar, setiap hari saya kongsikan doa-doa dekat Instagram saya. Bukan saya nak, tuan-puan boleh follow Instagram saya Abid Liu. Kat situ kongsikan Abid Liu punya Instagram. Nanti tuan-puan setiap hari saya kongsi doa. Kerana doa yang sama saya ulang balik. Yelah, saya pun tak banyak sangat doa tahu. Baru belajar juga, ada kata ribu-ribu doa ni, saya baru berapa puluh je doa. Saya ulang-ulang je, tuan-puan dengar. InsyaAllah habis je tuan-puan dengar ikut Instagram tu, tuan-puan memang banyak doa daripada saya lagi lah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Dekat Instagram Abid Liu, tuan-puan nak dapat doa-doa tadi, saya ada share dekat situ. Dan juga ada buku doa yang saya jual tu, tuan-puan boleh dapatkan package buku doa tu, RM5 je buku doa kuning tu. Manzil, ayat munjiat, ayat syifa tu RM5. Tuan-puan boleh dapat. WhatsApp 0132984984. Bukan saya berniaga, memang saya tolong jual lah. 0132984984. Ya, cukuplah tuan-puan. Allah sayang tuan-puan, beri bahagia sampai syurga. Anak soleh-soleha, jemput datang keluarga sunnah 7 Oktober 2017 Matret KL. Dan program Pro-Kid dan team building semua tuan-puan boleh jemput 0325564423. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan niat bangun tahajud, baca doa tidur, baca 3 kul, sapu kat badan. Allah jaga sampai pagi. Kemudian bangun tidur, riwayat Bukhari, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, istighfar. Allah tengok hamba aku bangun, dia puji aku. Kemudian dia minta ampun, aku ampunkan dia. Apa saja hajat dia, aku kabulkan. Bangun tidur terus puji Allah, tasbihat. Kemudian ambil wudu, pandang langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina azabannar. Soal subuh berjemaah kat masjid. Esok hari Ahad banyak kuliah-kuliah kat masjid. Ada bayan dekat masjid mana-mana. Masjid ni datang pagi Minggu, pagi Ahad banyak bayan-bayan. Tuan-tuan pergi dengan kuliah bayan-bayan, tazkirah, ceramah, datang kat masjid. Mudah Allah terima. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instagram tadi Abid Liu, yang tanya baru terbaca.